adalah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah kita sedar bahawa 12 Rabiul Awal juga merupakan satu hari kiamat yang paling besar bagi umat Nabi Muhammad? 12 Rabiul Awal merupakan hari wafatnya seorang Nabi yang mulia yang meninggalkan umatnya, yang kita tahu kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, sayangnya dia kepada kita walaupun dia tidak pernah melihat kita. Itu berlaku pada 12 Rabiul Awal. Setelah beberapa bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit akibat daripada diracun oleh seorang perempuan Yahudi daripada Bani Khaybar. Racun yang terlalu lama, yang sudah bertahun-tahun dahulu. Rasulullah mengadu kepada Aisyah, "Wahai isteriku Aisyah, aku tidak sihat dan aku rasa kesakitan akibat daripada racun yang diberikan oleh wanita Yahudi daripada Bani Khaybar itu." Kisah seorang sahabat dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah dalam keadaan uzur, sedikit masa dengan tempoh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah memerintah mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan, memanggil semua sahabat-sahabat untuk berkumpul di masjid. Pada masa tersebut Rasulullah dalam keadaan yang terlalu uzur. Kemudian datanglah berbusu-busu sahabat-sahabat datang ke masjid untuk bertemu dengan Rasulullah setelah mereka rasa sekian lama tidak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun sekejap, tetapi kerinduan itu membuatkan mereka merasakan ianya terlalu lama bagi mereka. Semua sahabat datang ke masjid untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Rasulullah naik ke atas mimbar dan Rasulullah menanyakan kepada sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, saat kewafatan aku sudah semakin hampir dan aku tidak mahu aku wafat dan aku pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berhutang dengan kamu semua." Begitu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, siapa-siapa yang pernah dahulu aku pukul secara sengaja ataupun tidak sengaja, bangunlah dan pada hari ini balaslah apa yang telah aku lakukan dan jangan kamu berlebih-lebih. Semua sahabat diam, tidak berkata apa, diam sediam-diamnya. Mana mungkin seorang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja memukul sahabatnya? Tak mungkin itu berlaku. Tiba-tiba dalam diam-diam sahabat di kalangan ramai-ramai ini bangun seorang lelaki yang bernama Uqasyah. Uqasyah bangun, "Ya Rasulullah, hari ini aku akan membalas apa yang telah kau lakukan kepada aku." Bingung sahabat pada masa itu. Apa seorang sahabat Uqasyah ini sanggup untuk membalas apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu? Bingung sahabat lain. Marah dengan Uqasyah. "Apa kamu ni Uqasyah? Wahai Uqasyah, apa yang kamu buat? Hilang akal ke kamu Uqasyah? Ini Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam semua. Rasulullah, ini urusan aku dengan Uqasyah. Rasulullah mengarahkan Bilal, "Wahai Bilal, pergilah ke rumah anakku Fatimah, ambillah cambuk kayu yang aku gunakan untuk memukul untaku pada masa itu.
bawa kemari untuk Muqasyah kisas ataupun balas balik kepada Muqasyah. Kata, ya Rasulullah, dalam satu peperangan apa yang berlaku, aku menunggang unta di sebelah unta. Kemudian aku turun daripada untaku, ya Rasulullah, untuk pergi kepadamu. Lalu pada masa tersebut engkau sedang memukul untamu dan terkena pada dada aku, ya Rasulullah. Hari ini aku nak balas. Rasulullah kata, Bilal, pergi ke rumah Fatimah, ambil kayu. Rasulullah dah keadaan uzur ni, uzur yang amat. Ambil kayu, bawa mai sini untuk bagi kepada Muqasyah, biar dia balas kisas atas apa yang telah berlaku. Bilal berlari pergi ke rumah Fatimah dalam keadaan sedih, menangis, iba, tak tahu nak cakap apa. Pergi ke rumah Fatimah, ketuk pintu, Assalamualaikum, wahai Fatimah, buka pintu. Ayahmu suruh aku datang, ambil cambuk yang dia gunakan. Fatimah kata, kenapa dengan cambuk itu, wahai Bilal? Hari ini Muqasyah akan kisas balas balik atas apa yang pernah ayahmu buat. Wahai Bilal, bagi tahu kepada Muqasyah, kalau dia nak balas hari ini, biar dia balas pada aku. Fatimah, kalau dia nak pukul, biar dia pukul aku. Darah yang mengalir dalam darah aku, darah yang sama mengalir dalam tubuh baginda Rasulullah SAW. Bilal kata, aku tak mampu buat apa-apa, ini bukan urusan kita, ini urusan mereka berdua. Ambil kayu, Bilal berlari balik ke masjid, bagi kepada Muqasyah. Muqasyah ambil kayu. Muqasyah berjalan menuju kepada Nabi yang pada masa itu berada di atas mimbar. Bangun Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan marah, sedih dan bermacam-macam perasaan yang bermain dalam fikiran dan tubuh kepala Abu Bakar pada masa itu. Berhenti Muqasyah, Abu Bakar kata, jangan pukul Rasulullah. Kalau kamu nak pukul, pukul aku, kerana aku orang yang pertama memeluk Islam. Aku orang yang pertama membenarkan kalimah Muhammad. Kalau kamu nak pukul hari ini, pukul aku, bukan pukul Muhammad yang sedang uzur ini, wahai Muqasyah. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, duduk. Ini urusan aku dengan Muqasyah. Duduk Abu Bakar. Bangun Sayyidina Umar. Wahai Muqasyah, memang dulu aku seorang yang sangat membenci kepada Muhammad. Tapi selepas itu, akulah orang yang paling berani berhadapan untuk melindungi Muhammad. Jika kamu nak pukul Muhammad, kamu kena langkah mayat aku dulu, wahai Muqasyah. Nabi kata, Umar, duduk. Ini urusan aku dengan Muqasyah. Berjalan Muqasyah menuju Nabi. Datang dua orang budak kecil, cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, memegang tangan Muqasyah. Wahai pakcik, jangan pukul datuk kami, pakcik. Tolonglah kesiankan kami, pakcik. Kesiankan datuk kami, pakcik. Kami tak sanggup tengok datuk kami dipukul pada hari ini, pakcik. Tolonglah, pakcik. Merayu-rayu dua orang budak kecil. Muqasyah tetap dengan pendirian dan tidak mempeduli. Rasulullah kata, wahai cucu kesayanganku, lepaskan tangan Muqasyah, kerana ini urusan datukmu dengan Muqasyah. Muqasyah pergi kepada Nabi. Nabi di atas mimbar, Muqasyah di bawah. Wahai Muqasyah, hari ini kamu boleh balas apa yang telah aku buat. Muqasyah kata, ya Rasulullah, mana mungkin aku boleh memukulmu sedangkan kamu berada di atas dan aku berada di bawah. Kalau benar kamu ingin aku membalas balik apa yang kamu lakukan, turun ke bawah. Rasulullah turun ke bawah, berada di bawah mimbar dalam keadaan duduk. Muqasyah kata, ya Rasulullah, waktu kamu nak pukul aku dulu, aku tak pakai baju, ya Rasulullah.
hancur, tak tahu macam mana boleh berlaku macam sahabat-sahabat yang lain. Jam, tak boleh nak break. Turun Rasulullah duduk. Mukasyah kata, masa kamu pukul aku tak berbaju ya Rasulullah, aku tak ada baju, aku tak pakai baju. Rasulullah buka baju, pukullah aku Mukasyah. Rasulullah kata, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Kalau kamu berlebih-lebihan, kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mukasyah menghampiri Rasulullah sedekat-dekatnya. Lalu Mukasyah buat apa kata? Tuan-tuan, dibuangnya kayu yang berada di tangannya. Dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk dalam keadaan dia tidak berbaju dan Rasulullah tidak berbaju. Dia memeluk Rasulullah seerak-eraknya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku Rasulullah. Aku tak akan sanggup untuk memukulmu dalam keadaan kau begini ya Allah, ya Rasulullah. Takkan aku akan sanggup untuk memukulmu ya Rasulullah. Sudah sekian lama aku mengimpikan untuk memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Hari ini aku dapat memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Aku dapat peluk tubuhmu, aku dapat rasa keindahan tubuhmu ya Rasulullah. Sebab aku tahu tubuhmu tidak akan disambar api neraka ya Rasulullah. Mudah-mudahan tubuh aku juga, dengan sebab aku dapat memeluk bersentuhan tubuh aku dengan tubuhmu ini ya Rasulullah, aku berdoa mudah-mudahan aku juga tidak disambar api neraka ya Rasulullah. Menangis sahabat-sahabat yang ada pada masa itu. Semua bergilir-gilir memeluk Rasulullah yang dalam keadaan sangat uzur pada masa itu. Lalu Rasulullah bersabda, sesiapa yang di antara kamu ingin melihat ahli syurga, lihatlah Mukasyah. Itulah salah satu peristiwa yang berlaku di saat Nabi hampir wafat, di mana Nabi ingin menjelaskan semua hutang-hutang. Dia ingin minta maaf kepada semua yang pernah dia buat salah. Dan kita tahu Nabi tidak buat salah. Nabi itu seorang yang maksum. Tapi Nabi tetap memohon maaf dan meminta maaf, menghalalkan hutang. Bertanyakan, kalau ada orang yang pernah aku sakiti, datanglah sakiti aku pada hari ini. Begitulah juga kita pada hari ini. Sentiasalah kita memohon maaf dengan sesama kita dan memaafkan kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan cerita daripada kisah Mukasyah dengan Rasulullah SAW ini dapat kita jadikan iktibar dan pengajaran dalam hidup kita, dan dapat kita menceritakan kepada anak-anak dan cucu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.